Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, pada kesempatan ini juga saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi rakyat Terengganu yang telah memberi kepercayaan kepada kami dengan kemenangan yang bersejarah dalam Pilihan Raya Umum ke-15 pada bulan November 2022 dan Pilihan Raya Umum Negeri ke-15 pada Ogos 2023. Kemenangan besar 8-0 di peringkat Parlimen dan 32-0 di peringkat DUN dan satu lagi insya-Allah di Parlimen Kemaman. Walau apapun, kita semua jangan sekali-kali merasa hebat dan angkuh. Kemenangan ini perlu dilihat dengan kacamata penuh keinsafan, terutamanya kepada saf kepimpinan dan pentadbiran kerajaan negeri untuk melaksanakan tugas amanah ini dengan lebih baik daripada penggajian lalu. Jangan sekali-kali pun kita menghampakan kepercayaan total yang telah diberikan oleh rakyat negeri Terengganu ini. Kuat pohon kerana akarnya, kuat akar kerana tanah. Jangan engkau khianat percaya, kelak direbah tertiarap lemah. Apa yang paling penting? Pastikan bahawa kita semua melaksanakan tugas dengan penuh keadilan. Di semua peringkat, dari bawah hingga ke atas, dari JPKK hingga ke Menteri Besar. Prinsipnya ialah kemenangan dan kuasa sebegini bukan satu lesen untuk kita berbuat sewenangnya kerana kita perlu bersifat adil pada semua. Di perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita adil, maka kita akan dapat kebaikan berpanjangan dan diredai oleh Allah. Jika kita tidak adil, ya, kita boleh puas hati di dunia ini, tetapi kita mendapat kemurkaan Allah. Keadilan kita kepada semua rakyat. Kita berlaku adil sama ada yang bersama dengan kita atau yang membangkang kita, yang tidak mengundi kita. Kerana mereka adalah rakyat yang kita perlu jaga dan uruskan juga. Keadilan wajar diberikan kepada yang selayaknya, tanpa mengira pendirian politik kepartian mereka. Ya, perkara ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Tetapi kalau mudah, sudah tentu kita tidak berada dalam dewan ini. Hindarilah dendam kesumat dan menghukum mereka. Kerana tiada yang lebih utama kepada kita selain dari kita mengambil iktibar daripada sirah Nabi SAW ketika berlakunya Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah pada tahun 630 Masihi. Perlu sama-sama kita insafi bahawa sikap berdendam, sikap nak membangun di tempat yang menyokong kita sahaja, sikap tidak adil dalam tindakan akan hanya membawa negeri dan negara kita ke belakang dan akan terus tertinggal di kalangan negeri dan negara membangun. Jauh sekali untuk negeri dan negara kita mencapai status negeri dan negara berpendapatan tinggi. Bersendikan hal inilah, barulah jiwa kita akan menjadi lebih tenang dan kerja buat kita diberkati serta diberi panduan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan tugas kita ini dan kita mendapat pahala yang berpanjangan. Soal undi dan pilihan raya dan pilihan bagi rakyat pengundi kita serahkan semula kepada mereka 5 tahun di hadapan. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, subtajuk yang pertama yang saya ingin sentuh adalah mengenai keberadaan negeri Terengganu yang tercinta ini. Kita adalah sebuah negeri yang berdaulat. Ada sempadannya, ada tanah dan airnya, ada peranannya dalam membina ekonomi negara. Sedikit sebanyak, negeri Terengganu turut menyumbang pada sebuah negara yang bernama Malaysia. Peta Malaysia di Semenanjung tidak akan lengkap jika sebuah negeri seperti Terengganu tidak dimasukkan. Jumlah penduduk Malaysia tidak lengkap tanpa penduduk Terengganu. Penduduk Terengganu pula bukan ahli atau penyokong satu parti sahaja. Bahkan semua parti yang ada berdaftar dalam negara kita ada ahlinya dari negeri Terengganu. Sama seperti negeri-negeri lain dan sudah semestinya majoriti tidak menjadi ahli parti mana-mana. Hujahan saya ialah inilah masalah yang menghantui parti politik yang menyertai sistem politik demokrasi dalam negara kita sejak sekian lama.
Sistem sudah baik, tetapi dicemarkan oleh tindakan ahli politik yang hanya mementingkan tindakan populis dan political survival dengan izin, berbanding tanggungjawab mengurus takbir seluruh rakyat dalam negeri atau negara, berbeza dengan negara-negara maju di dunia ini. Perbezaan politik telah menjadi duri yang menyebabkan kesejahteraan rakyat terjejas. Perbezaan politik telah menyebabkan rantaian ekonomi terganggu. Perbezaan politik kepartian juga telah merencatkan keharmonian untuk dicapai. Suasana ini perlu berubah. Dengan pemimpin yang diberikan amanah menghormati pilihan yang dibuat oleh rakyat dan berkhidmat dengan penuh ikhlas dan profesional. Semua kita sedia maklum bahawa kitaran ganas atau vicious cycle dengan izin yang pernah berlaku, yang pernah kita lihat sendiri, bahawa projek rakyat dan infrastruktur dibatalkan dek kerana berlaku perubahan politik dan juga kerajaan. Sudah tentu yang memberi kesannya ialah kepada rakyat yang sepatutnya mereka menikmati kesejahteraan dan pembangunan yang telah dirancangkan dan setengahnya sudah sampai kepada peringkat pelaksanaan.